Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda semua kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Lompat, menyingkap ilmu cabang pengobatan pengamal Taoisme. Hai, salam sejahtera dan salam hormat kepada semua teman-teman dalam grup cerita seram ini. Saya akan berbagi cerita kali ini mengenai lompat. Lompat, apakah itu? Lompat kijang? Lompat di padang balapan? Atau lompat dalam erti kata lain, membenarkan entiti astral memasuki tubuh kita dengan cara baik dan hormat? Mengapa saya panggil lompat, sedangkan ada istilah kerasukan? Mengapa saya panggil lompat? Dan apa bezanya dengan kerasukan? Dimasuki, possession atau exorcism dalam bahasa Inggeris. Pengobatan Taoisme memiliki banyak kaedah pengobatan dengan teknik tertentu atau skill. Namun, pengobatan melalui lompat adalah kata putus muktamad yang autoriti dari sang dewata kepada makhluk fana, iaitu manusia. Exorcism atau being possessed by evil akan membawa kerosakan pada tubuh badan mangsa, dicederakan oleh yang menakluki atau boleh membawa maut. Dalam teknik pengobatan lompat, para dewata menggunakan badan manusia dengan cara hormat. Mana-mana bahagian ritual yang memerlukan kuasa mutlak yang otonomis seperti darah tubuh si badan, iaitu medium, sifat disembuhkan oleh kuasa magis dewata sebelum dia berangkat keluar. Setiap medium yang digunakan untuk lompat lazimnya tidak mengalami kecederaan fizik, kerana sebelum keluar dewata akan menyembuhkan dulu tubuh badannya sebelum pergi. Sebab itu mengapa para medium tiada yang mengalami kerosakan luar tubuh badan, walaupun sebentar tadi baru memotong lidahnya untuk membuat mantra langit yang kuat menantang makhluk yang memiliki energi kuat. Ada satu kenalan saya di Tenno. Dia adalah orang yang masyhur dan merupakan kenalan baik saya juga. Saya panggil dia bapa, dan pertemuan kami datangnya daripada mimpi, iaitu mimpi. Mendiang adalah Sifu Wun Sun. Sewaktu beliau meninggal dunia, mantan Ketua Menteri Sabah datang memberikan dia last respect kerana ketokohan dia dalam bidang pengobatan Tao yang hebat dan luar jangkaan. Sifu Wun Sun adalah karakter Tok Guru yang berperibadi mulia, ringan tangan menolong orang yang sangat merendah diri. Sifu Ah Sun tidak memelihara kumantong. Dia benci amalan ini. Sewaktu dia hidup, dia telah menolong orang kampung setelah membina laluan jalan raya yang sangat baik melalui kawasan tanahnya. Orang kampung amat menghormati pribadi murah hati dia. Secara peribadi badan Sifu adalah paling sesuai di lompat kerana Sifu memiliki tenaga dalaman yang kuat. Perkenalan saya dengan Sifu Wun adalah selama 4 tahun saja. Dia meninggal pada usia 73 tahun akibat kanser paru-paru. Ini pun ada ceritanya, tapi saya tidak akan mengongsikannya kerana saya hormat akan mendiang bapa angkat dan Sifu. Falsafah Tao yang sejati ini, dia dipilih untuk menjadi medium lompat pada usia 9 tahun apabila pada waktu zaman kanak-kanak dia tertidur selama 7 hari tanpa bernafas. Keluarganya menyangka yang dia telah meninggal dunia, tetapi mereka tidak berani menguburkan kerana badannya panas dan lembut, mudah dilentur. Dia menceritakan saya yang dia dibawa ke alam kayangan, diperintah untuk menjadi medium lompat sejati. Berarti
Dia dipilih oleh para deity sebagai medium oleh langit untuk berkomunikasi dengan manusia. Menarik bukan? Sifu Vun seorang yang amat saya sayangi seperti bapa saya sendiri. Pada tahun baru Cina, dia akan call saya datang ke rumahnya di Tenom. Saya pergi kerana rasa dihargai dan disayangi. Sifu Vun dan Botak Chin belajar dari guru yang sama. Siapa tidak kenal Botak Chin? Gangster besar Kuala Lumpur pada tahun 1970-an yang tampil ala-ala Robin Hood dengan menderma hasil kejahatan kepada orang miskin. Namun Sifu tidak memilih kehidupan jahat membantu orang miskin. Kepercayaan akan menjadi sangat benar jika amalan kita keluar melalui tingkah laku yang baik. Sifu Vun memilih Sabah dan menetapkan Tenom sebagai feng shui baru rezeki dia sampai dipanggil langit. Manakala Botak Chin memilih jalan gelap, membantu orang miskin. Tahukah kamu yang Botak Chin kebal peluru? Dan bila saya cakap yang saya juga memiliki hadiah tali pinggang kebal sama seperti Botak Chin. Kerana Sifu Vun adalah rakan seperguruan Botak Chin di Malaya dulu. Pastinya tiada siapa akan percaya, kan? Sebelum Sifu Vun meninggal setahun kemudian, dia menghadiahkan saya tali pinggang yang tidak akan lut peluru, bahkan pedang. Dan dia minta gunakan untuk kebaikan dan membela orang miskin. Walaupun berat hati, tetapi kerana sayang saya terhadap bapa angkat ini, saya menyimpannya sebagai koleksi peribadi saya. Okey, full stop. Kita masuk bab lompat. Walaupun bukan Sifu Vun yang mengajar saya kaedah lompat, tetapi saya belajar kemuliaan falsafah dan prinsip dalam ajaran Tao sejati. Sebenarnya, yang mengajar saya lompat adalah Sifu Chin yang meninggal tahun 2005 itu. Apa tanda-tanda seorang medium lompat? Antaranya, beberapa listed diberikan. Seorang pelompat tokong selalu berdegup kencang jantungnya ketika drum dipalu. Badannya berpeluh dan jiwanya bersemangat kencang. Real pelompat akan berhalusinasi sebelum dimasuki. Kemudian dia hilang dan dunia kelam. Pada masa ini, rohnya sedang dalam tafakur, dan tubuh badannya dipandu oleh dewata atau para dewi. Aksi ini mengambil masa berjam-jam lamanya. Dan apabila sadar, medium seperti baru bangun tidur, tidak ingat apa-apa dan tidak sedar apa yang berlaku. Saya ceritakan satu pengalaman lompat. Satu hari nanti, kita ceritakan pengalaman lain pula. Kawan saya amat terdesak memerlukan wang kerana berhutang sebanyak 10,000. Dia datang kepada saya dan memohon agar menolong dia menyelesaikan masalah dia. Saya tidak ada cash sebanyak itu dan berkata, "Kamu carilah orang lain." Dia merayu kerana berhutang dengan Along. Dan jujur, I'm so kesianlah dengan dia. Saya katakan, jika mahu, carilah di mana ada tokong-tokong kecil, iaitu Datuk Kong, yang sudah lama ditinggalkan. Saya buat lompat dan kau bertanyalah pada dia apa problem kau. Sejujurnya, saya sudah cuci tangan akan benda-benda ini. Namun ini juga merupakan satu cara membantu dia mendapatkan wang jalan pintas selain merompak. Sahabat saya itu tahu yang saya pandai lompat. Ada satu kem balak sudah lama ditinggalkan di kaki gunung Terus Madi. Nama kem balak Liang Kong. Di sana ada tokong kecil sudah ditutupi akar kayu balak dan sudah 25 tahun ditinggalkan. Kemnya sudah tidak jelas kerana tempat itu sudah menjadi hutan belukar yang betul-betul semak samun. Alkisah, kami masuk di situ menaiki motor. Jalan ke sana amatlah jauh sekali dan teramat payah. Barang-barang ritual disiapkan dan saya juga sudah menyiapkan diri saya untuk lompat atau turun badan ini.
Seminggu sebelum ke sana, saya sudah berpantang makan daging dan ikan, dan saya cuma mengambil nasi, sup dan sayur dan meminum air putih kerana ini adalah amalan untuk memudahkan lompatan secara fizikal. Setibanya di sana, saya cek dulu apakah datuk ini datuk yang sama atau datuk yang berbeza. Syukurlah, responnya amat baik. Datuk yang sama masih juga duduk di kawasan itu. Kenapalah tauke ini dulu sudah habis madu sepah dibuang? Datuk pula ditinggalkan. Datuk lompat masuk ke dalam badan saya selama hampir beberapa jam. Bayangkan, pada masa itu, sewaktu upacara lompat dibuat, sudah jam 4 petang dan selesai pukul 8 malam. Nasiblah kawan-kawan ada bawa racun nyamuk. Kalau tidak, habislah kami menjadi mangsa pencuri darah tu. Sewaktu upacara lompat itu dibuat, kawan saya ada bertanya pasal pakciknya yang hilang 20 tahun dulu. Pakciknya itu dipercayai keluar rumah dan menuju ke kebunnya dan hilang tanpa jejak. Anjing penjaga ada peluang. Namun pakcik kepada sahabat saya itu tidak pernah balik. Kisahnya amat misteri dan seingat saya masuk dalam Daily Express Sabah mencari orang hilang dengan kerjasama polis, bomba dan sukarelawan. Kesempatan itu, saya meminta sahabat saya agar bertanya pada datuk di mana pakciknya berada. Mulanya dia ragu, tetapi dia bertanya juga. Menurut cerita teman saya, datuk itu berkata, sahabat kepada pakcik saya itu sudah meninggal dunia dan rohnya ada di alam maut. Namun jasadnya disembunyikan oleh makhluk gaib yang liar dan buas. Datuk meminta sahabat saya balik dan bersabar kerana dalam tempoh 2 minggu, jasad tulang itu pasti diketemukan. Dia akan berunding dengan semangat hutan untuk membebaskan tulang-tulang milik pakcik kepada sahabat saya. Kawan saya straight kena nombor ekor sebanyak 12,000 dan membayar hutangnya kepada Along. Dan 2 minggu kemudian, seorang penoreh secara tidak sengaja tersadung akar dan jatuh setinggi 800 meter ke bawah lembah dan menemukan tulang rangka kepada pakcik sahabat saya. Persoalannya, tempat itu pernah dimasuki polis namun tidak diketemukan apa-apa di sana. Ini merupakan part 1 untuk kisah lompat. Ada lagi mencabar dalam part 2 nanti. Mohon bersabar ya. Kerana saya ada banyak story kisah lompat ini. Sampai tahun 2014 ketika saya tekad cuci tangan. Salam sayang dari saya, Larry Raphael. Terima kasih, Brother Fai.